Industri minyak dan gas terus menjadi penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi Sabah menerusi pembabitan aktif kerajaan negeri dalam sektor industri berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata pembabitan kerajaan negeri diwakili agensi dan syarikat berkaitan kerajaan seperti Perbadanan Pembangunan Minyak dan Gas Sabah, Sabah International Petroleum, Sabah Energy Corporation dan yang terbaru SMJ Petroleum Sdn Bhd. Katanya Sabah melakar beberapa pencapaian penting dalam industri minyak dan gas sejak beberapa bulan lalu termasuk pemeteraian perjanjian kerjasama komersial di antara kerajaan negeri dengan Petronas. Jelasnya CCA menyediakan landasan yang membolehkan Petronas berkongsi aspirasi kerajaan negeri dan rakyat Sabah dalam melaksanakan pembangunan industri minyak dan gas di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika melancarkan persidangan dan pameran minyak dan gas Sabah ke-9 hari ini. Dr. Joachim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri berkata kerajaan negeri juga akan terus memastikan Sabah akan kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik di rantau ini khususnya yang berkaitan industri minyak dan gas. Sementara itu, katanya kertas kerja yang dibentangkan kepada persidangan SOGCE kali ini kebanyakannya berkaitan isu yang ada kesan signifikan ke atas pembangunan sosioekonomi Sabah dan rakyatnya secara umum. Antaranya beliau berkata berkaitan kepentingan pembangunan sumber manusia selain kepentingan menjaga alam sekitar dan mengambil berat perubahan iklim. Dr. Joachim turut berharap agar SOGCE yang menjadi pusat sehenti kepada pakar teknologi dan industri minyak dan gas dapat membantu kerajaan negeri melaksanakan pelan pembangunan SMJ. Sementara itu, guru dari beberapa sekolah di kawasan pedalaman di Nabawan kini sudah tidak perlu berjalan kaki untuk ke sekolah selepas jalan ke Sekolah Kebangsaan Pengaraan dijangka siap sepenuhnya sebelum hujung minggu ini. Jalan sejauh 45 km rosak akibat banjir pada Mac lalu dan akan dibuka semula sebelum sesi persekolahan bermula Isnin depan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Ate Joseph Kurup memberi jaminan bahawa jalan sejauh 45 km itu akan siap sepenuhnya sebelum hujung minggu ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas diminta mengulas perkembangan jalan masuk dari Keningau menuju ke SK Pengaraan susulan sesi persekolahan yang akan bermula minggu depan. Beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata kerja membaiki infrastruktur yang rosak akibat banjir sudah dilaksanakan sebelum video murid menyeberangi sungai menggunakan zipline tular di media sosial. Sebelum itu, murid terpaksa bergadai nyawa menyeberang sungai menggunakan zipline atau rakit untuk ke sekolah selepas jambatan terputus akibat banjir. Selain itu, laluan masuk ke kampung berkenaan juga rosak dan menyebabkan guru-guru terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke sekolah berikutan keadaan jalan yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan. Berita seterusnya, seramai 28 individu ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Sabah dalam serbuan terhadap sebuah pusat hiburan di kawasan Kedai Pekan Kehidupan Jalan Penampang Baru Penampang malam tadi. Dalam operasi jam 11.40 malam itu, semua pendatang asing tanpa izin yang berjaya ditahan membabitkan 6 lelaki serta 22 wanita membabitkan pekerja dan JRO. Jurucakap JIM Sabah berkata dalam operasi berkenaan, seramai 75 individu membabitkan pekerja dan pengunjung premis ditahan bagi menjalani pemeriksaan dokumentasi. Katanya hasil pemeriksaan mendapati 28 daripada individu terbabit gagal mempamerkan dokumen diri yang sah dan melanggar Akta Imigresen. Menurutnya ada juga individu yang ditahan pengikut Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 kerana melanggar syarat PAS. Sementara itu, jurucakap JIM Sabah berkata operasi bersepadu gegara JIM Sabah itu dijalankan dengan kekuatan seramai 37 pegawai dan anggota. Dibunuh dengan kejam, itu nasib seorang bayi yang dipercayai ditenggelamkan sebelum ditemui tersadai di tepi laut di Tanjung Batu, Lokpon, Tawau semalam. Mayat bayi perempuan yang masih bertali pusat itu ditemui pada jam 4.43 petang di dalam sebuah beg yang turut diisi seketul batu dipercayai untuk ditenggelamkan. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmin Husin berkata mayat bayi terbabit ditemui seorang wanita bersama tunangnya berhampiran sebuah jeti di kampung berkenaan.
Katanya sebaik menerima laporan, sepasukan anggota dan pegawai polis terus dikerah ke lokasi untuk menjalankan siasatan. Hasil pemeriksaan awal, pasukan paramedik Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan bayi seberat kira-kira 1 kilogram. Turut ditemui di dalam beg berkenaan adalah seketul batu seberat 1,249 kilogram yang dibalut bersama bayi terbabit dipercayai untuk menenggelamkan beg berkenaan ke dasar laut. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau hari ini. Jasmine berkata siasatan lanjut masih dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Sehubungan itu, Jasmine berkata polis menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kes ini bagi mengelakkan kekeliruan dan kegusaran masyarakat. Katanya orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak menularkan maklumat tidak sahih kepada umum kerana ia dibimbangi akan mengganggu siasatan polis. Seterusnya, seorang lelaki warga Mas hilang selepas keluar dari rumah untuk kebun miliknya di Kampung Mangkaluah, Kota Marudu semalam. Mangsa berusia 80 tahun terbabit dikatakan sehingga kini gagal dikesan ahli keluarga sebelum menghubungi pasukan bomba untuk mendapatkan bantuan mencari mangsa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu, Roni Sikawan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kehilangan mangsa pada jam 9.59 pagi. Katanya laporan dibuat selepas mangsa disedari hilang oleh ahli keluarga dan penduduk kampung. Berdasarkan maklumat awal, mangsa berusia 80 tahun itu gagal ditemui sejak 4.30 petang kemarin. Bertindak dengan laporan, sepasukan pegawai serta anggota dari BBP Kota Marudu digerakkan ke lokasi sejauh 12 km bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Menurutnya, operasi pencarian giat dilaksanakan berhampiran lokasi mangsa hilang dan perkembangan kejadian akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di Soka.com, berita komprehensif.